Tabayum Al-Quran, Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Pada kali ini, selepas kita memahami beberapa perkara latar belakang tentang tafsir, sedikit pengajian sebagai satu pengantar untuk kita memahami ilmu yang mulia ini. Dan pada kali ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi surah yang biasa kita dengar, biasa kita amalkan, terkenal di alam Melayu, iaitu namanya surah Yasin. Surah Yasin ni kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya merupakan surah Makkiyah bi-ijma'. Artinya ijma' para mufassirin ahli tafsir mengatakan bahawa ia surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ia mengandungi 83 ayat, melainkan sebahagian daripada para ulama menjelaskan bahawa wa naktu ma qaddamu wa atharahum, iaitu ayat yang ke-12 dari surah yang mulia ini turun berikutan dengan keinginan Bani Salimah untuk meninggalkan lokasi tempat mereka menuju ke tempat yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nanti kita akan huraikan berkaitan perkara ini, iaitu Bani Salimah daripada Ansar. Mereka berada jauh dari Masjid Nabawi, menyebabkan sukar untuk datang, terutamanya pada waktu malam yang gelap, pada waktu dingin, musim sejuk. Di Madinah pun sejuk. Begitu juga sembahyang subuh, salat fajar, payah bagi mereka. Kalangan mereka merupakan orang uzur, orang tua, dengar azan dikumandangkan, sukar mereka untuk datang. Mereka berniat untuk berpindah dekat dengan Masjid Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan perkara ini, tuan-tuan. Dalam kitab Abi Dawud dari Ma'qil bin Yasar berkata, antara kelebihan surah Yasin ini iaitu Nabi SAW menyatakan iqra'u Yasin ala mautakum, iaitu bacalah surah Yasin ini kepada orang-orang yang mati di kalangan kamu. Hadis ini merupakan hadis dhaif. Yang dimaksudkan baca difahami oleh kebanyakan ulama, baca terhadap orang yang akan mati, orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Ada juga yang memahaminya dalam erti orang yang telah meninggal dunia sebagai satu bacaan. Dan kita melihat lagi antara kelebihan surah Yasin ini seperti disebut di awal mukadimah kepada surah Yasin dalam tafsir Qurtubi. Ma min mayyit yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tak ada seorang pun yang mati ataupun akan mati dibacakan surah Yasin untuknya, melainkan Allah akan mudahkan baginya. Mudahkan baginya sakaratul maut, atau mudah baginya soal dalam kubur nanti. Hadis ini seperti yang dijelaskan oleh pentahqiq kepada tafsir Qurtubi bahawa hadis ini la aslalahu, tidak ada asal baginya, maknanya hadis ini maudhu'. Dalam sebuah hadis pula daripada Musnad Darimi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilka lailah, bahawa sesiapa yang membaca surah Yasin pada satu malam dan mengharapkan padanya keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya untuk hari itu. Begitu juga disebut oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dalam musnadnya. Dan sebuah riwayat pula daripada Al-Imam Tirmizi bahawa daripada Anas, Nabi SAW telah pun menyifatkan inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marat. Dalam hadis ini riwayat Tirmizi dalam Fadailul Quran bahawa penilaian yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi sendiri merupakan hadis gharib, iaitu sungguhnya surah ini dipanggil sebagai qalbul Quran, jantung Quran. Walaupun dia dinilai sebagai gharib dan kebanyakan para ulama menilainya sebagai dhaif, maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan penamaan itu disebabkan surah Yasin menekankan dalam huraiannya tentang hari kebangkitan, keimanan, dan perkara ini membantu seseorang untuk bila memahami dan mentadabbur ayat-ayatnya akan bertambah yakin terhadap kebangkitan. Memang kepercayaan tentang hari kebangkitan itu mendorong seseorang manusia untuk beramal dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan lebih ikhlas, tanpa mengharapkan pulangan di sudut duniawi. Jadi keyakinan itu juga yang menghantar manusia daripada menjadikan manusia menghindari
pendurhakaan. Barangkali itulah sebabnya dinamakan sebagai qalbul Quran dalam hadis ini. Lagi kalau kita perhatikan dalam surah Yasin ni tuan-tuan, kita akan belajar tentang kisah seorang bernama Habib An-Najjar. Iaitulah seorang tokoh yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ke-20 bahawa lelaki ini datang bergegas untuk mengajak kaumnya beriman. Walaupun penamaan ini, nama yang diberikan kepada tokoh ini, tak ada dasar riwayat yang kuat sebenarnya. Surah ni merupakan surah yang ke-41 dari sudut turutan penurunannya, iaitu diturunkan oleh Allah selepas surah Al-Jin dan sebelum surah Al-Furqan, iaitu pada tahun kenabian Nabi SAW berada di Mekah sebelum terjadinya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Surah Yasin ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. Ayat-ayatnya tidak begitu panjang, mudah untuk diucapkan. Tujuan maqasid surah ini adalah untuk menanamkan akidah, iaitu berkaitan dengan keesaan Allah dari salah kenabian, begitu juga tentang kebenaran Al-Quran dan kemestian dari sudut akalnya, dari sudut hujah naqlinya, berlakunya kiamat. Al-Imam Al-Biqai menjelaskan bahawa dengan penjenamaan ataupun penamaan qalbul Quran itu dari sudut turutan penurunannya, seperti yang telah dinyatakan tadi selepas surah Al-Jin dan sebelum surah Al-Furqan, maka dapatlah lihat kesinambungan surah-surah tersebut dari sudut pengukuhan akidah yang dibawa oleh ayat-ayatnya. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi seterusnya kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis yang lain yang disebut oleh Imam Qurtubi, inna fil Quran la suratan tashfa'u li qura'iha wa yughfar limustami'iha ala wa hiya suratu Yasin tud'a fi Tauratil Mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairi dunya wa tadfa'u anhu ahawil al-akhirah wa tud'a ad-dafi'a wal kadhiyah. Qila ya Rasulullah wa kaifa dhalik? Qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdi lahu kulla hajatin wa man qara'aha ta'dilu 20 hajjatan wa man sami'aha kan lahu ka'alfi dinar tasaddaqa biha fi sabilillah wa man katabaha wa sharibaha udkhila jawfuhu alfa dawa'in wa alfa nurin wa alfa yaqinin wa alfa rahmatin wa alfa ra'fatin wa alfa hudan wa nuzi'a anhu kulla da'in wa ghillin. Ini satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, walaupun dia tidak punya sanad. Hadis ini merupakan hadis maudhu' yang menceritakan tentang kelebihan surah Yasin, bahawa siapa yang bacanya pada satu malam dia mendapat pahala seperti melakukan haji sebanyak 20 kali, dan seolah-olah dia telah bersedekah sebanyak 1000 dinar di jalan Allah. Siapa yang menulisnya kemudian minum kesan airnya masuk ke dalam anggota badannya, seolah-olah 1000 jenis rawatan, 1000 nur, 1000 keyakinan, 1000 rahmat, 1000 rasa kasih sayang, 1000 hidayah, dan dihilangkan daripada hatinya semua perasaan, semua penyakit dan juga rasa dengki. Hadis ini seperti disebut oleh para ulama ahlu tahqiq, muhaddithun, hadis ini maudhu'. Jadi janganlah kita bawa tuan-tuan. Tujuan Al-Imam Al-Qurtubi bawakan hadis ini adalah untuk memberitahu kepada kita, kadang-kadang para ulama tafsir ni punya manhaj, seperti yang telah kita bacakan di awal siri tafsir kita, bahawasanya kalangan mereka ni yang membawa riwayat tersebut ada yang bersifat Israiliyat, ada yang mencampur adukkannya dengan kata-kata dari Bani Israel yang mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Kadang-kadang ada wadda'un, ada orang yang sengaja mengadakan hadis di maudhu' dengan tujuan-tujuan tertentu untuk menyokong pandangan-pandangan pribadinya ataupun pandangan-pandangan kumpulannya, telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah antara kelebihan yang terdapat tentang surah Yasin. Lagi saya nak bacakan. Rawad Dhahhak an Ibn Abbas qala qala Rasulullah inna likulli shay'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin wa man qara'aha fi lailatin u'tiya yusra tilka al-laila wa man qara'aha fi yawmin u'tiya yusra dhalika al-yawm wa inna ahlal jannati yurfa'u anhum al-Qur'an fala yaqra'una shay'an illa Taha wa Yasin. Dalam sebuah hadis yang lain, dalam hadis yang sifatnya dhaif, bahawa setiap benda itu ada jantungnya, dan jantung Quran merupakan surah Yasin. Siapa yang baca pada satu malam, dia beri kemudahan pada malam tersebut. Siapa baca waktu siang, dia beri kemudahan pada hari tersebut. Dan sungguhnya penghuni syurga, kalaulah diberi peluang kepada mereka untuk membaca dalam Al-Quran, baca Al-Quran dalam syurga, maka mereka akan baca adalah surah Taha dan juga surah Yasin. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ni dari sudut fadailul amal, kita harus faham bahawa barangkali inilah sebabnya mengapa masyarakat Melayu
cenderung untuk membaca surah Yasin dengan berpegang kepada hadis ini, iaitulah galakan bacanya dapat menghilangkan keresahan, menghilangkan kesusahan, memberikan kebaikan mengikut pengalaman tajribah sebahagian daripada para salihin. Walaupun hadis ini seperti yang telah kita nyatakan sanadnya dhaif, mudah-mudahan dengan mengamalkan baca Al-Quran itu ada kebaikan-kebaikan, sekurang-kurangnya pahala yang telah kita bincangkan. Nabi menyatakan, bukan aku mengatakan alif lam mim itu harf, tapi alif itu sendiri merupakan satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu itu mengundang, memberikan kepada seorang itu sekurang-kurangnya 10 kebaikan. Jadi dalam bab pengamalan perkara seperti ini, mereka pegang kepada hadis galakan baca surah Yasin bahawa akan diringankan segala urusan, diberi jalan keluar daripada segala kesulitan mengikut pengalaman para salihin. Ada asas hadis tersebut, walaupun ia dhaif, dan dari sudut fadail amal tidak salah untuk mengamalkannya. Tuan-tuan, perempuan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kita lihat lagi ada hadis yang dikemukakan dalam Al-Qurtubi ini, iaitulah Nabi SAW sabda an Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man dakhala al-maqabir faqara surah Yasin khaffafa Allahu anhu yawma idzin wa kana lahu bi'adad hurufiha hasanat. Siapa yang masuk satu perkuburan lalu membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan dengannya pada hari tersebut setiap huruf yang ada padanya, sebanyak hurufnya Allah berikan keringanan kepada mereka yang ada di perkuburan tersebut dan diberikan untuk mereka kebaikan. Hadis ini menurut pandangan para ulama hadis dhaif, tapi seperti yang telah kita jelaskan, tidak ada salahnya untuk kita membuat galakan orang baca Al-Quran sebagai ibadah. Baik, tibalah masanya untuk kita memahami surah Yasin ini, iaitu mula dengan ayat bahagian yang pertama, episod yang pertama daripada surah yang mulia ni, ayat pertama hingga kelima. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, bolehlah merujuk kepada ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzil al-Azizir Rahim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Sungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu ini diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Perkataan Yasin dalam ayat ini ada beberapa bentuk qiraat. Sebagai contohnya, Ahlul Madinah dan juga Kisai membaca Yasin dengan mengidghamkan nun itu dalam waw. Dan dibaca oleh Abu Amr, A'mash, Hamzah, Yasin bi'idharin nun, dengan menjelaskan nun, mengizharkan nun. Ini dia sudut qiraatnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahak, Al-Hasan, Sufyan bin Uyainah, bahawa Yasin ini mempunyai beberapa maksud. Iaitu yang pertama, para ulama tafsir di kalangan para sahabat ini menjelaskan bahawa maksud Yasin itu adalah ya insan. Demikianlah mengikut bahasa Habsyah, kata Sa'id bin Jubair. Malik berkata daripada Zaid bin Aslam, ini merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan-pandangan yang sampai kepada kita, dan sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Yasin itu bermaksud nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita perhatikan susunan ayat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim, ini merujuk kepada panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut pandangan sebahagian daripada para ulama tafsir. Dan sebahagian lain mengatakan bahawa Yasin ini merujuk kepada salah satu daripada ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak faham apakah maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Al-Quran ini sifatnya ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Wallahu alam, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan berkaitan perkara ini dan selanjutnya ayat-ayat yang indah daripada bahagian yang pertama surah Yasin, untuk kita fahami keterkaitan yang ada di antara hubungan ada di antara ayat ini. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.